Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Juara lagu Cinta Kita jatuh kepada Karis dan Nadira. Rafiq dan juga Sarah bergelar naib juara Ya. lagu Cinta Kita. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali Wan, kau jangan lupa tu. Tak kena record ni semua ni. Nanti kita boleh hantar kat Instagram ke, Facebook ke. Kan? Ya Allah, ya Tuanku. Jad, kenapa awal sangat kau pergi, Jad? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, boleh ke buat macam ni, bang? Lagipun saya rasa pendapat saya lah macam tak berapa sesuai lah. Saya dengar abang kata tadi nak letak kat sosial media semua. Saya rasa, saya ingat saya nak untuk ambil gambar untuk bagi tahu semua orang je. Mana tahu dapat like banyak ke dekat Instagram ke, Facebook ke, social media kan. Sekarang. Bang, jangan sedih-sedih bang Inilah realitinya masa kini. Setiap perkongsian, penceritaan, gambar maupun video boleh berlaku di mana-mana sahaja, bila-bila masa dan hanya di hujung jari. Dan mungkin dalam situasi yang kita saksikan sebentar saja tadi, ada yang menyatakan mereka berniat baik. Dan tidak kurang juga yang terbuai-buai emosi kesedihan. Namun, mungkin ramai juga di antara kita yang tidak sedar tentang terselitnya khilaf di dalam perbuatan mereka itu. Teruskan bersama dengan kami di Wanita hari ini kerana kita akan terus membincangkan isu wajarkah merakam perjalanan jenazah. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang telah pun anda saksikan awal tadi, perkongsian daripada Faharin Ahmad tentang topik yang bakal kami bawakan pada hari ini. Baik, kita akan terus membincangkan mengenai wajarkah merakam perjalanan jenazah, dan itulah yang baru-baru ini dipertikaikan, diperdebatkan, adakah wajar ataupun tidak. Mungkin bab kata yang saya katakan tadi, Fiza, ada yang kata mereka berniat baik, tak ada berniat buruk, tapi mungkin mereka tidak sedar perbuatan mereka itu memberikan implikasi yang negatif mungkin. Bukan saja memberi implikasi yang negatif, tetapi ia mungkin juga akibat daripada penyebaran video ataupun gambar-gambar yang tidak sepatutnya dilihat oleh masyarakat, boleh meninggalkan kesan-kesan psikologi juga kepada anak-anak, ahli keluarga dan sesiapa saja yang orang kata rapat dengan si mati itu. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton, sama ada wajar ataupun tidak untuk kita merakam perjalanan jenazah ini. Anda juga boleh terus kongsikan pendapat anda di Facebook kami WHI TV3 kalau ada sebarang komen ataupun pendapat. Mungkin kekeliruan. Ya. Kongsikan bersama dengan kami. Kerana pengalaman saya sendiri, Fiza, apabila berhadapan dengan situasi kematian, adab melawat jenazah dan sebagainya, pelbagai orang kata pelbagai perlakuan yang kita saksikan. Mungkin adakah itu memang digalakkan, adakah tidak, dan berbagai kekeliruan yang berlaku, dan itulah kita nak berikan pencerahan pada hari ini dalam topik kita. Betul, dan banyak sebenarnya mungkin persoalan dan juga kekeliruan yang ingin terus dikongsikan. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apa kata sama-sama kita saksikan laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita, Syifa Nur. Silakan.
Gambar atau video yang dirakamkan merupakan salah satu tanda kenangan untuk mengingati kenangan tertentu dalam kehidupan kita. Seakan sudah menjadi kewajipan untuk kita merakam gambar kenangan menerusi kamera atau telefon bimbit masing-masing apabila menghadiri suatu acara atau perjumpaan bersama ahli keluarga maupun sahabat handai. Walau bagaimanapun, dunia tanpa sepadan kini telah menjadikan manusia berlumba-lumba dalam berkongsi maklumat. Ia termasuk berita kegembiraan, kemalangan, kematian dan sebagainya. Namun begitu, dalam sibuk berkongsi maklumat, ada sesetengah pihak yang kurang peka dengan menyebarkan gambar-gambar yang tidak sepatutnya dipertontonkan kepada umum. Hal itu bukan sahaja menyebabkan sensitiviti keluarga terganggu, malah ianya boleh mengaibkan si mati. Terdahulu, kecoh di laman media sosial apabila seorang lelaki berkongsi rakaman jenazah sahabatnya. Hal ini telah mendapat perhatian ramai pihak. Justru, apakah hukum berkongsi perjalanan jenazah di media sosial? Apakah adab ketika menziarahi orang meninggal? Itu dia tadi laporan ringkas berkaitan topik kita pada hari ini, merakam perjalanan jenazah. Adakah ia wajar? Hari ini kita bertuah kerana bersama-sama dengan seorang tokoh yang cukup-cukup istimewa dan hebat dalam bidang ini yang bersama dengan kita di Wanita hari ini. Kita bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif selaku pensyarah fiqh fatwa daripada UKM. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Fiza. Terima kasih Farahin. Okey, baik. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Topik ini pada saya sangat-sangat menarik kerana saya percaya ramai yang terkeliru, ramai yang masih tidak faham tentang isu ini. Tapi fokus kita Fiza hari ini ialah mengenai mungkin nak merakam perjalanan jenazah itu sendiri. Okey, secara umumnya sebagai pembuka kepada topik kita ini, mungkin apa sendiri pendapat Ustaz tentang isu ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pertama sekali kita kena faham ya bahawa mengingati mati itu dituntut dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mengingati mati, ia merupakan sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sebut, ittaqu hadhimil lazat. Takutlah kamu kepada sesuatu yang boleh menghilangkan kelazatan. Contoh, Farin tengah makan, kita pun sebut, ingatlah awak tu kencing manis. Bila sebut kencing manis, jangan kata mati lagi. Sebut kencing manis you tinggi, kita dah mood hilang lah. Hilang mood. Come on lah, kau dah putuskan aku punya mood lah. Apa ni? Baru nak makan kan? Nak makan durian, masa makan durian kita takut sangat manis. Kita akan rasa takut. Begitulah kata Nabi SAW, takutlah sesuatu yang boleh menyebabkan kita tak merasai nikmat dah. Kelazatan itu hilang. Jadi itu sebabnya kita mengingati mati kata Nabi. Jadi oleh sebab itu mengingati kematian itu sangat digalakkan, bahkan ia merupakan sunnah Nabi. Tetapi jangan disalahgunakan. Mengingati Nabi itu sampai peringkat kita buat benda-benda yang boleh membawa kepada fitnah. Dan perkara ini saya dah kongsikan dalam Instagram, dalam Facebook. Saya bawakan benda ini agar kita faham. Walau bagaimanapun, biasalah dalam media kita ayat itu kadang-kadang menampakkan benda itu negatif. Tapi bila kita baca isi dalamnya, dan masyarakat kita ni pula dia baca topik, tetapi dia tak baca apa isi kandung. Dan dalam isi kandung itu jelas menunjukkan bahawa mengambil gambar, ambil video, para ulama hanya meletakkan ia hukum makruh. Kita ambil gambar, ambil video, dalam kelangsungan hari kematian tersebut, makruh hukumnya. Sebab makruh ni sebab apa? Dia di antara halal dan haram. So berhati-hati. Kalau katakan tersilap sikit jadi haram. Membawa pada fitnah, hukumnya haram. Asalnya makruh. Contoh, ambil gambar video macam tadi kan. Kita buat, baguslah ambil gambar semua, insaf kita. Tiba-tiba bila upload dalam Instagram, dalam Facebook, menyebabkan netizen bergaduh. Netizen yang satu kumpulan kata, apa ni yang semayang ni pakai seluar ketat? Ni apa ni semayang tak pakai kopiah? Sedangkan kita punya uruf kita kena pakai kopiah, kena pakai tu. Kesiannya tu si mati. Tengok orang dah mula mempertikaikan si mati. Tengok si mati kawan dengan siapa ni? Geng seluar ketat jadi imam. Mana tu imam-imam yang hafal Quran? Sudah jadi benda yang tidak baik. Dia walaupun kita menganggap benda tu baik. Itu sebabnya dalam Islam, dalam menentukan suatu hukum, kita melihat kepada banyak keliling tu apa benda? Dia panggil saddu zara'i.
macam zina. Allah kata wala taqrabu zina. Allah tak kata wala tazni. Jangan berzina. Tetapi Allah kata jangan mendekati semua benda yang boleh membawa pada zina. Arak, judi, kelab malam, semua itu membawa pada zina. Samalah juga macam kita nak hukumkan suatu benda macam mengambil video. Kita ulama letak makruh. Tapi kalau kita dah sebarkan tanpa izin ahli keluarga, kita sebarkan hingga menjadikan orang mempertikaikan si mati, ni kawan dengan siapa, tak kawan dengan ustaz-ustaz, tak kawan dengan ulama, dah akhirnya orang yang tak apa-apa jadi imam. Sudah. Kita dah memburukkan nama baik keluarga dan si mati. Maka di sinilah dia akan berubah daripada makruh itu kepada haram. Sebab fitnah itu besar. Ustaz, apa yang Ustaz kongsikan ini ada juga perkaitannya dengan adab kita. Ya. Sebab kalau kita cakap tentang adab ini, bukan saja adab budaya belahan agama, kita kaya dengan adab-adabnya. Kalau kita lihat, ada juga adab-adab yang perlu kita titik beratkan apabila kita menziarahi jenazah, menziarahi keluarga si mati dan sebagainya. Apabila berlakunya perbuatan-perbuatan sebegini, ini mungkin boleh kita kategorikan sebagai kurang beradab. Jika kita mengambil gambar, macam tadi Ustaz katakan, hukumnya makruh. Kemudian kita muat naik pula di laman sesawang, ada yang dapat kebenaran, tapi kebanyakannya tidak mendapat kebenaran yang sehingga mungkin boleh menimbulkan aib kepada si mati. Ini yang kita nak kongsikan, Ustaz. Kenapa pentingnya adab dalam kita menziarah jenazah ini? Baik. Kalau kaedah ulama sebut al-adabu qabla al-ilmi. Kita nak dapat ilmu ni kena ada adab dulu. Betul tak? Jadi adab itu penting. Islam itu indah kerana adabnya. Nabi SAW hebat kerana adab dan akhlaknya. Itu menyebabkan orang sayang. Dan saya ada orang biasalah. Kadang-kadang ada orang tanya, kenapa jadi boleh jatuh haram? Habis yang media-media TV3 ke TV-TV lain tu ambil gambar pemimpin punya kemangkatan apa semua tu. Yalah, macam-macam kan. Jadi adakah itu tak haram? Kita kena faham. Media-media televisyen kebanyakannya mereka ini sangat mengikut SOP dan mengikut etika. Dia orang kata ambil gambar jenazah. Dia orang tak ambil gambar tengah turun ke dalam, sebab masa tengah turun tu macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang terjatuh, sengit sana sengit sini. Bila sengit, ya Allah, orang kita pula Allahu Akbar. Jenazah sengit. Ini apalah jenazah buat masa hidup. Sudah. Itu yang kita tak nak. Dah menimbulkan pintu-pintu fitnah. Ini dipanggil sadduz zara'i. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Kebaikannya ada. Kita dapat mengisahkan orang. Betul. Tetapi kemudaratan di sebalik tu ada. Itu sebabnya kita nak tutup. Oleh sebab itu, adab-adab itu penting. Antara adab, bila kita sampai, kita tak dibenarkan, tak digalakkan mengambil gambar, video, apa semua ni. Ya, siap buat macam drama lagi. IG live kadang-kadang Ustaz. Itu semua tu. Bagi saya, itu tak ada adab. Kita datang, orang tengah sedih, kau nak buat rakaman. Betul. Satu. Nombor dua, bila kita datang, apa yang Nabi ajar? Iqra'u ala mautakum yasin. Baca yasin, brother. Kadang keluar bahasa muda, bahasa orang muda aku. Tapi aku Ustaz, nak ingat orang ni. Kata, baca yasin. Baca yasin. Kalau nak ambil gambar video kau baca yasin pun, alhamdulillah itu bagus. Tapi nak ambil jenazah, awak nak angkat, semua tu, tolong hormat jenazah. Sebab apa? Kita bukan, jenazah tu satu hal lah. Masuk dah kubur, tak ada masalah dah. Keluarga ni. Kan? Jadi isu. Benda ni, sebab saya dah pengalaman bila kita baca fatwa-fatwa ulama, ya, hatta Yusi fatwa Al-Azhar, ya, menjelaskan perkara yang sama. Iaitu apa faedah di sebalik mengambil video dan gambar si mati? Pertikaian kat situ. Betul. Ada tak faedah? Tak ada faedah, maka hukumnya makruh. Tapi kalau timbul fitnah, maka hukum jadi haram. Tengok jelas. Datuk, Ustaz, maafkan saya kalau nak mencelah. Kalaulah gambar itu diambil oleh ahli keluarga dengan tujuan mungkin untuk disimpan sebagai kenangan, ataupun mungkin ada dalam kalangan ahli keluarga yang mungkin tak berkesempatan untuk melihat jenazah. Contoh ketika arwah meninggal, cucunya mungkin berada di luar negara ataupun anaknya tak sempat kembali dan sebagainya, kerana ingin mempercepatkan proses kematian. Adakah juga dibolehkan ataupun bagaimana? Dibenarkan, tetapi dalam korongan makruh. Makruh ni boleh. Boleh buat, tapi jaga-jaga. Jangan disebarkan, bagi tahu dalam WhatsApp group adik-beradik, jangan disebarkan ni arwah jenazah ayah, arwah jenazah mak. Saya pun ambil, tapi keluarga saya memang tak pernah keluarkan kepada siapa-siapa. Untuk kami, anak family. Itu ulama kata makruh. Jangan berhati-hati. Tak payahlah forward letak Instagram. Tak payah. Tapi yang isu dia, jadi haram tu apabila kita menyebarkan. Menjadikan ia satu
satu dokumentari ke apa semua, drama pendek dan sebagainya. Semua itu kita kena hormat. Kalau buat macam Fahrin berlakon cerita kematian Fahrin mati ke, itu bukan mati, itu lakonan. Ini yang betul-betul. Dan adab kita pergi berziarah orang yang meninggal ni pula. Selain baca Yasin, kita kena tenangkan ahli keluarga. Tenangkan ahli keluarga. Yang ketiga, membantu keperluan ahli keluarga yang ditinggalkan. Apa yang diperlukan? Bukan datang ambil gambar. Bukan datang makan. Bukan datang makan, bukan ambil video. Datang, apa yang perlu saya bantu? Oh, okey, bagi bantuan, pergi beli barang makan untuk anak-anak dia. Itu sunnah Nabi. Tapi kita ni kadang-kadang kita melihat, oh ini video ni bagus sangat, dia mengingatkan kita kepada kematian. Bang, banyak lagi benda lain yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Baca Quran, ingatkan kita kepada kematian. Faham ilmu-ilmu agama, itu mengingatkan kepada kematian. Tengok kubur, itu mengingatkan kita kepada kematian. Ya, pergi solat jenazah, itu mengingatkan kita kepada kematian. Kita sekarang ni terang saya terlibat dengan masjid seluruh negara. Kita banyak pergi program-program. Bayangkan kalau solat jenazah, katakanlah kawasan rumah Fahrin, ya. Jiran ada dalam taman kita, bukan jiran kita, dalam taman kita meninggal dunia. Disunatkan kita hadir untuk solat jenazah. Sebab mengingatkan kepada kematian. Tapi berapa ramai orang kita yang pergi? Kadang-kadang kita tengok, Allah, hai, adalah 2 saf. Nak boleh sampai sepenuh solat jenazah macam solat solat Jumaat, takkan dapat, kecuali orang tu memang orang yang baik. Dan saya dah jumpa ramai sahabat-sahabat saya, antara kawan saya ni bukan orang masuk TV, adalah 2-3 kali saya try adjust dia masuk dalam TV3, alhamdulillah keluar juga kan, keluar juga. Tapi masa dia meninggal dunia kat Johor, bang, kat Johor, 2 kali ganda ramai daripada solat Jumaat naik rumah saya. Masuk dalam berita-berita. Saya letak dalam Instagram, alhamdulillah wartawan ni baik dengan kita. Dia ambil masuk dalam surat khabar. Jadi orang tanya siapa dia ni? Tapi sebab dia orang baik, Allah tunjuk masa kematian, mengingatkan kematian. Naik bulu roma saya. Bak mati dengan main. Tapi apa yang menarik tadi Fiza dan Ustaz, bila Ustaz kata makruh, saya pasti ramai yang kat luar sana kata makruh je, maknanya bolehlah, tapi berhati-hati kerana di celah-celah itu boleh jatuh haram. Lagi satu yang saya perasan Ustaz, kalau mengikut kepada pelakon kita awal tadi, dia kata saya nak dapat banyak like. Saya percaya niat itu juga memainkan peranan dalam menentukan sama itu makruh ataupun haram. Jadi Ustaz, sebenarnya kita nak memperincikan lagi, kita nak memperjelaskan pada penonton, sebenarnya kadang-kadang maaf cakaplah, kadang-kadang wajahnya direkam dekat-dekat, videonya diambil, dan orang kata penyebaran itu satu perkara, tapi sebenarnya apakah yang kita sangat-sangat takutkan terjadinya berpunca daripada perkongsian itu yang jatuh haram tu, fitnah, aib dan sebagainya. Okey, pertama, tajassus. Yang kita takut daripada penyebaran gambar-gambar video ini, tajassus, mencari. Kita kena tahu, setiap manusia ada orang yang dengki dan hasad. Fahrin, orang terkenal. Fiza, orang terkenal. Orang nak cari kesalahan kita. Dah. Jadi bila kita mati, orang cari. Tengok kawan-kawan dia. Tengok ni. Inilah sebab dia, akibat gini-gini. Ni yang jadi dia. Orang akan korek. Itu tajassus. Itu fitnah. Walaupun sebaran itu mendapat jutaan like dan views, tetapi kena ingat, berapa ramai yang berpandangan negatif. Ada orang kata jangan tengok pada pandangan negatif. Memang, tetapi yang negatif itu akan sampai kepada keluarga. Nampak tak? Orang tak sampai yang baik-baik, orang sampai yang tak baik. Jadi itu sebabnya Islam sadduz zara'i, tutup pintu-pintu yang boleh membawa pada fitnah. Lepas tu selain bertajassus, yang kedua, orang akan mentafsirkan macam-macam pentafsiran. Ya, yang semayangkan kalau di Kelantan ni, ustaz kalau tak pakai kopiah, tak pakai songkok, tak pakai serban, dia orang panggil kurang siqah. Siqah ni faham tak? Maksudnya dia tidak, orang kata apa, tidak baguslah. Bukan tak bagus, maknanya cukup macam pelik kriteria. lah. Kriteria tu mana ustaz gini kata. Kita. Saya isteri saya orang Kelantan, saya orang Selangor. Tapi tahulah macam kita pergi masjid, pakai seluar jin. Ini ustaz ke? Mana ustaz macam ni kata. Dia akan nampak macam tu. Jadi kita kena tahu, tu uruf memainkan peranan. Jadi kalau kita pergi sana, tu imam solat jenazah dengan kopiah tak pakai, dengan bajunya ketat. Ini orang pertikai juga dan sampai kepada saya. Jadi benda-benda macam tu kata, tak boleh. Jadi ini sangat-sangat orang kata apa, membawa kepada fitnah yang boleh menyebabkan kepada
haram. Kerana apa? Dia membuka keaiban si mati dengan orang mencari, musuh-musuh dia mencari. Kita tak boleh tengok keseluruhan video semata-mata, tetapi kena lebih detail dalam menentukan sesuatu hukum. Okey. Datuk, ada satu soalan daripada rakan kita di Facebook ini. Kalau kita bercakap tentang penyebaran dan juga rakaman gambar ini. Daripada Faizal Shah Muhammad Said katanya, kalau ambil gambar jenazah yang meninggal senyum dan kita sebarkan untuk menunjukkan keajaiban dan juga keagungan Allah serta kebaikan arwah semasa hidup, boleh ke? Itu pun termasuk dalam perbincangan ulama. Ada yang mengatakan makruh. Tetap makruh penyebarannya antara ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Manakala ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sebahagiannya mengatakan tidak salah kalau kita menyebarkan mujahidin yang berjuangkan Islam, yang meninggal dia memperjuangkan Islam dalam perang macam di Syria, di Palestin, mereka kena bom, nampak senyumannya tu, nak fokus kepada senyuman, meninggal dalam senyum. Seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi. Orang yang mati syahid, mereka sebenarnya tidak mati, tetapi mereka mendapat rahmat Allah yang cukup luas. Mereka nampak syurga, mereka nampak bidadari. Kalau orang perempuan nampak bidadara, begitulah kan. Jadi senyum matinya, maka dibenarkan untuk tunjuk. Walau bagaimanapun ulama tegaskan, antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia tegaskan kalau ambil itu untuk tujuan manfaat, perlu pastikan segala-gala yang mengaibkan tidak nampak. Maksudnya dari segi auratnya dijaga, dari segi segala-segala yang lain itu mesti dititik berat. Mesti sangat-sangat. Sebab sangat berhati-hatilah bab-bab ni, jangan main-main. Banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Ustaz Izzat Arif dalam topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita juga berkesempatan bertanya kepada rakan-rakan kita di luar sana, adakah mereka bersetuju dan apa pula pandangan mereka tentang topik yang kita bawakan pada hari ini. Kita dengarkan. Pada saya, kalau kita berkongsi sesuatu dalam media sosial, kita kena tengok untuk tujuan dia untuk apa. Kalau kita nak ajar orang, kalau kita nak tunjukkan orang perjalanan atau proses dan tak ada membabitkan sensitiviti keluarga ataupun kita dedahkan mungkin ialah benda-benda yang tak sepatutnya orang tengok, itu should be no problem. Tetapi kalau ada niat untuk kita rasa bangga, kita rasa meninggi diri dengan apa yang kita buat tu, jadi kadang-kadang daripada nak jadi amal tu tak jadi amal apa-apa kan. Pada pandangan saya, mestilah tak wajar kongsikan perjalanan jenazah sebabnya takut nanti dapat buka aib sedia. Bagi saya tak wajar. Kita ada cara untuk kita appreciate kehilangan seseorang. Saya rasa benda macam ni kita first of all kita kena fikir pasal perasaan family yang meninggal tu, dan saya rasa banyak cara lagi untuk kita share, bukan cara mengambil gambar ketika pengebumian tu lah. Of course lah, saya tak nak orang kongsikan perjalanan jenazah nanti sebab saya takut perkara tersebut dapat menimbulkan fitnah dan dapat memberi kesan yang negatif kepada keluarga saya nanti. Tidak sama sekali. Saya mungkin inginkan orang berkongsi dengan kata-kata, bukan dengan mengambil gambar. Saya sendiri saya rasa saya tak naklah semua benda tu sebab aib. Benda ni melibatkan maruah juga, maruah saya, maruah keluarga. So memang saya tak nak. Baik, itu dia serba sedikit pendapat daripada mereka di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Kita kembali bersama dengan Datuk Dr. Ustaz. Okey, Ustaz, kalau kita lihat sebenarnya apa yang saya faham, apa yang saya dengar dan dididik juga, apabila kita menziarah jenazah ataupun keluarga, arwah dan sebagainya, kita dianjurkan untuk bercakap yang baik-baik sahaja. Jangan sesekali kita cakap apa yang buruk dan sebagainya. Itu satu. Dan kemudian seterusnya pula, kita fokuskan kepada situasi itu, adab kita. Bukannya kita sibuk nak bertanya benda lain yang tak berkenaan. Kenapa, apa, pukul berapa, macam mana dan sebagainya. Jadi apa pendapat Ustaz tentang adab-adab yang harus ditekankan dalam masyarakat kita ni? Okey, antara adab dia sebenarnya kalau dibincangkan tentang adab ni, Ibnu Qayyim, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali bincang cukup detail. Bahkan ulama-ulama kontemporari pun juga menjelaskan perkara yang sama. Cuma apa yang saya boleh kongsi dalam tempoh yang singkat untuk semua yang menonton wanita hari ini, pertama macam saya katakan tadi, banyakkan membaca
Yasin untuk Okey. si mati. Okey. Nombor 2, bila kita sampai, ucapkan takziah. Ucapkan takziah ini bermaksud kita menenangkan keluarga si mati. Bukannya kita menambahkan beban dia. Bila sampai, tenang, ucapkan takziah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kata sabar. Semoga Allah bagi yang lebih baik. Nombor 2, Nabi akan doakan depan keluarga. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mana Nabi akan doakan yang baik-baik kepada keluarga si mati. Ataupun keluarga kepada si mati. Jadi keluarga rasa tenang, ada orang mendoakan. Tambahkan Nabi SAW. Nombor 3, jangan banyak qil waqal. Qil waqal bermaksud jangan banyak soal jawab. Katakan orang jumpa Fiza, apa yang berlaku sebenarnya? Oi, orang tu tengah sedih. Betul. Macam mana boleh hilang sebelah kaki? Pula dah tanya, dia mendetail pula ceritanya. Allahu Rabbi. Jadi benda macam ni jangan. Bahkan ada pula yang datang, dia buka kan jenazah ni kita boleh tengok. Kalau kita rapat-rapat lah. Kita datang buka kan dia punya dia punya penutup muka tu, ada yang tutup pakai kain yang nampak. So buka tu orang yang kena jantung, kebiasaannya doktor cakap dia bila dia meninggal dia akan keluar macam buih-buih di bibir. Ada pula yang keluar, ya Allah, bibir berbuih-buih. Dia tutup, dia pergi tanya tuan rumah. Kenapa bibir berbuih-buih? Astaghfirullahalazim. Tak perlu tanya, tengok. Benda tu dia baik niatnya. Tengok niatnya baik tetapi cara itu salah. Memang niat menyebarkan video, gambar apa semua baik tetapi cara itu boleh membuka pintu-pintu fitnah. Orang yang rapat tengok bibir mulut keluar buih pun orang dah bertanya macam-macam. Inilah mungkin arwah ni masa hidup kuat isap rokok. Pula dah apa kaitan rokok pula kat situ. Dia akan pergi ke situ tau. Dia ramai yang bersembang kat luar sana berbanding orang yang baca Yasin. Jadi itu sebabnya adabnya bila kita sampai jangan banyak qil waqal. Yang keempat, jangan lama sangat duduk dalam tu. Bila lama sangat macam-macam muka ada. Muka cuak, muka boring, muka perhati, semua benda Allah. Pendekkan ziarah balik. Bila balik, nombor 5, aksiru minas sadaqah. Banyakkan sedekah. Pergi tu jumpa kalau orang lelaki, salam. Bagi sikit apa yang patutlah. Mana ikut kemampuan bagi. Kalau sekarang ni orang kita dah tak tabung kan. Tabung tu sebenarnya orang tuan rumah tak nak pun. Tapi sebab Nabi ajar jiran-jiran, sahabat handai tolong bantu ahli keluarga. Itu sebenarnya. Bukan datang Fiza, malam ni tahlil apa lauk? Tanya apa lauk? Tahlil berapa hari? Tahlil berapa hari? 7 hari. Malam pertama makan apa? Malam ni insya-Allah ayam. Kuat sikit. La ilaha illallah. Esok apa? Mi. La ilaha illallah. Mi goreng. Jadi itu sebabnya jangan duk tanya bab makan. Kita yang bawa makanan kepada ahli keluarga. Tu sekarang ni alhamdulillah di wilayah Persekutuan, di Selangor, orang dah mula tahu. Di Johor orang dah mula tahu. Bila datang majlis-majlis macam ni, dia orang akan bawa makanan, dia orang akan bagi duit. Jadi ahli keluarga tak ada terbeban dengan benda. Bahkan kadang-kadang masjid dan surau yang dia tahu, Fahrin orang surau kita, dia orang yang buatkan tahlil. Ada orang sponsor. Alhamdulillah. Di penghujung masa yang tidak begitu panjang ini, ada beberapa perkara sebenarnya ingatkan satu tanya. Kita jelaskan kepada penonton. Kita ini juga mungkin menjadi kekhilafan dalam kalangan kita lah kan. Adab ke kubur juga. Kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita ni yang terlepas pandang, tak tahu sama ada dibolehkan ataupun tidak. Kadang-kadang kita ni masyarakat kita lah nak pergi kubur, kita tak kena bawa air mawar, nak kena bawa bunga, macam-macam perkara yang kita tak tahu sama ada sejauh mana dibolehkan ataupun tidak. Dan dari segi mengambil gambar, merakam proses-proses di kubur itu juga adakah dibolehkan ataupun bagaimana? Baik, yang pertama isu datang ke perkuburan, kita bawa bunga, bawa air Yasin, ada yang bawa air macam-macam, tidak ada masalah. Tetapi kita kena faham bahawa itu bukan benda wajib nak beli bunga, kata contoh. Nak beli bunga yang cantik-cantik, yang mewah-mewah, kadang-kadang bunga ni mahal tau. Nak beli masa hidup. Masa Fahrin hidup, bagilah bunga banyak-banyak. Fiza hidup, bagilah bunga banyak-banyak. Dia bunga, Ustaz. Banyak bunga dia dapat sampai dia tak tahu nak buat apa dengan bunga-bunga yang ada. Saya bawa pergi kubur, Ustaz. Kalau saya dapat bunga, bunga tu saya akan bawa pergi kubur. Betul-betul. Saya akan ziarah kubur arwah kakak dan Tuan dia tahu. Ya Allah, kau kubur. Tapi nak bagi tahu, bagi masa hidup. Bila dah meninggal,
kalau nak buat ada duit lebih silakan, tapi sedekah itu lebih baik. Kita bagi duit makan, duit yang sepatut kita beli bunga tu kita sedekahkan pada anak-anak yatim. Ya Allah, aku bagi ni untuk anak bini aku yang telah pergi meninggal dunia. Allah bapa sedih buat kan untuk arwah ayah kan. Kita buat untuk arwah ayah. Kita bagi makan ke orang kan. Pasti Allah akan terima sebab itu daripada anak yang soleh, anak yang solehah. Itu lebih baik. Tiba-tiba pula. Sorry lah. Tak apa, Ustaz. Tak apa, Ustaz. Faham, Ustaz. Kita nak kongsi dengan penonton ni sebenarnya. Hilang saya punya idea. Dari segi sedekah tadi, Ustaz. Ya, banyakkan sedekah. Kita niatkan untuk arwah. Okey, niatkan untuk arwah. Okey. Kemudian kita doa yang baik-baik. Betul. Sebab arwah yang menunggu di dalam itu, yang berada di dalam itu, ayah dan ibu, dapat riwayat mengatakan sentiasa menantikan kehadiran anak-anak yang soleh dan solehah. Menantikan doanya, menantikan ziarahnya, menantikan sedekahnya. Baik. Ustaz, ada satu lagi secara ringkasnya sebelum kita berpisah untuk hari ini, Ustaz. Ada juga persoalan dalam kalangan masyarakat kita sebab kadang-kadang ni terlalu banyak perkara-perkara yang kita menjadi ikut-ikutan. Katanya ada nas yang mengatakan bila saja ada kematian, sama ada dalam kalangan keluarga kita wajib memakai pakaian berwarna putih, manakala pula bagi yang menziarah wajib memakai pakaian warna hitam. Jadi mohon penjelasan ringkas daripada Ustaz. Keteren ni Ustaz ni. Perkara itu tidak disebut oleh Nabi SAW. Warna yang tertentu apabila kita menziarahi orang meninggal dunia, menziarahi jenazah, yang penting kita pergi dengan penuh adab. Pakaian kita menutupi aurat, pakaian kita menghormati suasana, menghormati uruf setempat. Tidak ada Islam mengajar wajib pakai baju putih, wajib pakai baju hitam, wajib pakai baju hijau. Tidak ada. Selagi mana benda itu menutup aurat, itu adalah pakaian sunnah Nabi SAW dalam semua keadaan, termasuk dalam kita menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Manakala yang berlaku hari ini pakai hitam semua, itu adalah adat. Adat setempat atau adat sesebuah agama. Tapi bukan agama Islam. Baik. Saya benar-benar berharap sebenarnya kita ada tempoh masa yang lebih panjang dan banyak yang cukup kita ingin bincangkan dan perjelaskan kepada para penonton. Tapi inilah saja masa yang kita ada dan kita harap dengan seringkasnya, sepadatnya telah memberi pencerahan yang sangat jelas kepada kita semua tentang isu kita ini, Fiza. Ya, ini semoga dapat sama-sama kita jadikan manfaat kerana ini antara pengajaran yang boleh juga kita ingatkan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita agar ini antara adab-adab dan juga perkara-perkara penting yang harus kita guna pakai apabila kita menziarahi jenazah, insya-Allah. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Aris selaku pensyarah fiqh fatwa daripada UKM. Terima kasih. Susah nak dapat Datuk ni. Terima kasih. Alhamdulillah rezekinya hari ini. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika, Farin. Kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Penuh pengisian menarik pada hari ini dan kita teruskan bersama dengan Peduli Insan. Bersama dengan saya di studio adalah Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Rizwan dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita. Okey, Peduli Insan. Namanya pun kita pedulikan insan. Mungkin kita boleh ceritakan peranan Peduli Insan kepada penonton-penonton wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, Peduli Insan satu NGO yang kita tubuhkan dengan inisiatif untuk kita bantu terutamanya pada saudara-saudara kita lah yang berada di Syria, yang ketika ini dalam keadaan kita tahu mengalami krisis perang, dalam keadaan yang terpaksa keluar daripada kediaman mereka dan ditempatkan di tempat-tempat yang kita kata asing bagi mereka. Jadi mereka perlukan kepada bantuan orang ramai dan di sini Peduli Insan cuba berdiri, menyokong dan bersama dalam menghadapi kesukaran, insya-Allah. Okey, baik. Okey, dah semasa kita sedang bercakap ini, kalau anda boleh lihat sumbangan anda boleh ditujukan kepada nombor akaun yang tertera dan juga nombor yang tertera. Tapi mungkin Ustaz juga boleh ceritakan tentang apakah keadaan yang sebenar mereka di sana, situasi mereka sana yang mereka benar-benar memerlukan bantuan daripada kita ni sebenarnya. Okey, sebenarnya apabila kita cerita sekarang kita berada di bulan 1 dan keadaan mereka yang sebelum ini kita fikir dah teruk bertambah teruk.
Kerana apa? Sekarang ini mereka sedang berhadapan dengan musim sejuk yang cukup kita kata rakus dan ekstrim bagi mereka. Kesejukannya hampir -5 dan -10. Sejuk tu, Ustaz. Ya betul, sangat sejuk. Kemudian mereka hidup di dalam keadaan yang hanya beralaskan kemah daripada kain kanvas, tiada pemanas, tiada kita kata macam selimut yang cukup untuk mereka hadapi kesejukan ini. Kemudian dalam masa yang sama, ketika mana bulan 1 ini datangnya pula salji yang begitu tebal, air bah yang datang merosakkan kemah mereka. Jadi situasi ini, kesukaran ini berganda dari semasa ke semasa. Dan kita kena faham tuan, ketika mana kita bincang pelarian Syria ini, mereka hidup dalam kem pelarian yang mana kebanyakan adalah ibu-ibu tunggal, anak-anak kecil. Dan kita kata mereka hidup dalam keadaan tiada tandas yang disediakan, tiada tempat mandi, dan semua kesukaran ini bergabung dan dikenakan kepada mereka. Dan ketika mana kita datang, sesuatu kesukaran yang tak dapat kita gambarkan dengan kata-kata, tetapi kesukaran yang cukup teruk untuk kita bayangkan ketika mana mereka menghadapinya. Saya percaya keadaan ini boleh menjadi lebih mencabar dalam situasi pandemik COVID-19. Betul. Jadi bila datangnya pandemik COVID-19 ini, dia menyebabkan kesukaran itu bertambah. Penjarakan sosial, kadang-kadang sampai satu tahap mereka dah tak mampu nak fikir. Ada sebahagiannya hilang akal sebab mereka dah bebanan demi bebanan, ujian demi ujian yang mereka kena selama 10 tahun tanpa jemu menimpa mereka, menyebabkan kesukaran itu sukar untuk diterima. Okey, kami juga difahamkan tim peduli insan akan bergerak ke Syria insya-Allah dalam tempoh terdekat ni, dan namun sehingga kini bantuan masih lagi belum mencapai ke sasaran yang diharapkan. Jadi kalau mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana mereka boleh membantu ataupun peduli insan untuk terus menyelamatkan nyawa-nyawa pelarian di Syria. Baik, kita ketika mana kita lancarkan dan kita janji kepada penduduk Syria yang kita akan menziarahi mereka, membawa sumbangan-sumbangan daripada dermawan yang membuat sumbangan di Malaysia. Dan kita mendapat alhamdulillah kerjasama dan sumbangan yang kita terima cukup baik. Tetapi dalam masa yang sama masih besar keperluan yang mereka perlukan kepada sokongan daripada semua untuk sama-sama kita bantu mereka. Mungkin kalau Ustaz boleh katakan dalam nilainya, jumlahnya mungkin kita target dalam kita dah dapat alhamdulillah lebih daripada 1.5 juta. Alhamdulillah. Dan kita punya sasaran kita sehingga 28 hari bulan Februari nanti sehingga 3 juta. Dan kita harapkan daripada bantuan orang ramai, sama-sama kita bantu mereka. Okey, Ustaz sendiri pernah melihat mereka, keadaan mereka bila menerima bantuan. Boleh kongsikan dengan kita tak bagaimana menghargainya mereka, bagaimana gembiranya mereka bila mendapat bantuan daripada peduli insan dan orang Malaysia ni? Betul. Pernah satu ketika mana saya pergi pada awal tahun 2020 sebelum ini, ketika mana ada ibu-ibu yang datang pegang tangan dan bagi tahu kami berdoa setiap malam kepada Allah untuk Allah lepaskan kami daripada ujian yang cukup mencabar ini. Tetapi rupanya Allah hantar satu kumpulan manusia jauhnya 6,000 kilometer bercakap dengan bahasa yang berbeza. Kami tak faham dan kami tak kenal lampau, tapi anda datang dalam keadaan nak menyelamatkan kami daripada kesukaran ini. Jadi saya percaya di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti mungkin Allah akan tanya kepada mereka, siapa yang buat sehingga kamu sukar seperti ini. Tetapi dalam masa yang sama Allah akan tanya juga, siapa yang ketika mana kamu sukar mereka bantu dan tidak biarkan kamu bersendirian dalam kesukaran ini. Jadi itu peranan yang cuba kami nak main, dan kami mengajak semua yang menonton sama-sama kita bantu dan sama-sama kita jadikan mereka bukan sekadar perlu kita perlukan mereka dalam kita nak menghadapi ujian-ujian yang mendatang di hadapan Allah. Baik, harapan Ustaz menjadikan misi musim sejuk ini dan kata-kata akhir kepada penonton wanita hari ini. Silakan. Jadi saya mengajak sama-sama kita yang menonton, sama-sama kita bantu mereka. Kita percaya bahawa kita dan mereka adalah bersaudara. Jadi jangan kita tinggalkan mereka dan dalam keadaan bersendirian menghadapi kesukaran yang boleh meragut nyawa mereka ini. Jadi biarpun sekecil mana sumbangan yang diberikan, tetapi nilai pada mereka yang menerima sangat besar, dan mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kepada mereka-mereka yang memberikan bantuan untuk mereka. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, dan sama-sama kita membantu pertubuhan ini dalam misi murni mereka. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih juga. Baik, kita teruskan wanita hari ini bersama dengan juara lagu Cinta Kita musim yang kedua. Okey, tahniah kita ucapkan kepada juara lagu Cinta Kita musim kedua. Bukan anda berdua saja, Nadira dan juga Karis, tapi kita juga bersama dengan naib juaranya. Silakan Syera dan juga Syafiq. Okey, tahniah diucapkan kepada keempat anda. Okey, kita mulakan soalan kepada Nadira dengan Karis dululah kan. Kalau Nadira ni, saya sendiri mengikuti perkembangan Nadira dah lama daripada mentor, dan sememangnya Nadira ni sangat-sangat berbakat. Tetapi apabila anda berdua diangkat sebagai juara untuk LCK musim kedua ni, apa perancangan anda berdua selepas ini sebenarnya? InsyaAllah kita orang sebenarnya dalam perbincangan nak mengeluarkan lagu duet bersama. So kita orang rasa macam orang kat rumah pun suka dengan gandingan suara kita orang. So insyaAllah lepas ni akan adalah produk dari kita orang. Ya, InsyaAllah. Tunggu je. Okay. Kita tunggu. Dan memang juaranya juga memang akan mengeluarkan single. Betul. Tapi kalau macam Syera dan juga Syafiq, ramai orang mengatakan bahawa anda berdua ni kimianya ataupun chemistry-nya bukan sahaja di dalam lagu, tapi nampak macam betul-betul bercinta. Ya ke tak ya sebenarnya? Itu saya tak tahulah nak jawab macam mana. Tapi kalau ada pun apa salahnya. Dua-dua memang betul-betul single lah. Sebelum masuk ke dah masuk break up ke macam mana? Saya memang single. Single. Syera macam mana? Okey, tak apa. Okey, kita nak tanya dari segi perancangan dari sudut kerjaya lah kan. Kalau macam Nadira dan juga Karis, dan memang ada perancangannya untuk keluarkan single. Anda berdua ni macam mana? Adakah memang sebab tengok ada chemistry ataupun kimia tu berdua, dan ramai pula orang suka dengan gaya pembawaan anda berdua, nak terus pergi berduet ataupun lepas ni nak bawa haluan masing-masing ke atau macam mana? Kalau ada rezeki untuk buat single duet, kami tak tolak. Tapi kami mungkin akan keluarkan something macam konten untuk cover bersama ke, untuk terus hiburkan kita orang punya peminat. Okey. Tapi nak tanyalah juga kepada Karis dan juga Nadira, bagaimana baru beberapa hari ini, hari Rabu, dan baru 3 hari menjadi juara. Setakat 3 hari ini, bagaimana sebenarnya sepanjang anda masuk dalam pertandingan LCK 2 ni dan setelah menjadi juara, pertandingan ini mengubah hidup anda berdua? Kita mulakan dengan Nadira. Okey, semestinya sebab sebelum ni saya pernah join vokal bukan suara rupa dan juga Mentor Legend, tapi hanya sampai ke semi-final. Tapi di LCK ni saya ke final dan alhamdulillah saya menjadi juara. Alhamdulillah, rezeki kepada Allah. Jadi macam mana dia mengubah hidup Nadira? Sebenarnya saya sampai sekarang, sampai hari ini saya masih lagi terkejut dengan kita punya title juara tu kan. So macam memang tak sangka sangat. Alhamdulillah. Okey. Kalau macam Karis pula bagaimana? Mungkin sebelum ni jadual tak sibuk, tak busy. Keluar orang belum kenal sangat. Tapi sekarang ni semua orang macam kita orang pun jalan pun macam tu juara. Sampai sekarang saya masih lagi macam merindui suasana LCK tu kan. Dah habis macam ni. Tapi bila saya ingatkan balik, sebelum ni saya tak pernah terfikir akan jumpa pasangan duet. Alhamdulillah. So sekarang bila saya dah habis LCK ni, for sure sekarang ni kita orang tak stop. Momentum tu still ada. Kita orang still dalam perancangan nak buat lagu semua. Tapi kalau nak cakap perubahan dari segi orang kata diri saya lah saya rasa macam wow, saya dah berduet dengan someone. Dan beberapa minggu kita orang berduet bersama, orang suka. Dari situ saya dah anggap diri saya macam saya dah lock ada pasangan duet. Dan dah bergelar selebriti. Alhamdulillah. Okey, kalau macam Syera pula dari segi perancangan selepas ni macam mana? Adakah kalau macam tadi tu mungkin nak buat cover sama-sama dan sebagainya kan? Bila masuk pertandingan ni orang kata ada yang kontestan yang masuk pertandingan nak cari jodoh. Ada orang yang cakap masuk pertandingan memang nak masuk pertandingan untuk mengembangkan lagi orang kata bakat dalam bidang seni. Kalau bagi Syera sendiri bagaimana? Sebenarnya untuk Syera masuk competition nak kembangkan lagi bakat and platform. Tapi apa salahnya sambil menyelam minum air? Kenapa saya tak masuk pertandingan ni? Sempat lagi. Okey, jadi kalau kita lihat dari segi hari ini dalam industri muzik tanah air ni memang ada banyak persaingan sihat. Betul. Sebab ramai orang yang berbakat dan melalui pertandingan-pertandingan macam ni juga secara tak langsung memberi peluang dan juga ruang ramai orang untuk mengembangkan bakat. Kepada keempat-empat anda semua, apakah harapan anda hala tuju
selepas ini dan bagaimana anda nak terus memastikan nama anda ini terus terpahat dan mewarnai bidang seni tanah air. Kita mulakan dengan Syafiq. Okey, untuk meneruskan perjuangan dalam industri ini bukan senang sebab sekarang ni ramai pesaing. Penyanyi pun tumbuh banyak macam cendawan. Tapi cuma bagus dengan tak bagus je lah. So saya akan mengeluarkan produk-produk yang berkualiti, insya-Allah. Genre apa tu? Saya pop ballad. Okey. So mungkin insya-Allah lepas ni saya akan keluarkan single dan terus promote apa yang patut. Nanti kita panggil lagi datang ke Wanita Hari ini. Kalau macam Sarah sendiri, perancangan masa hadapan hala tujunya? Buat masa sekarang, Sarah sebenarnya nak fokus balik dekat Sarah punya belajar. Sarah tinggal last sem. Nak habis lah sikit lagi. Sikit insyaAllah. And then after that, baru Sarah akan start fikir apa Sarah nak buat untuk seterusnya. Duit naik juara tu buat apa? Okey. Kahwin terus. Buat saya pula, sememangnya Mami Masa Idayu pun ada kata yang kita kekurangan penyanyi duet, kan? So, kita orang punya harapan, kita orang nak kekalkan penyanyi duet. InsyaAllah kalau ada projek solo juga, hopefully korang semua boleh support lah apa-apa yang kita orang keluarkan lepas ni. Okey, Nadira? Buat saya pula, kepada peminat-peminat, teruslah menyokong saya dan juga Karis. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan banyak lagi lagu yang akan kami keluarkan bersama. InsyaAllah. Kalau kita cakap tentang duet ni, kita juga terbayang macam-macam ramai juga dalam kalangan penyanyi-penyanyi terkenal di Malaysia dan juga Indonesia kan, yang memang ada banyak pasangan-pasangan duet yang popular. Kami harapkan anda berempat dan juga rakan-rakan yang lain akan terus berjaya untuk terus mewarnai dan juga menyinari bidang seni tanah air. Nyanyi sedap, pilih lagu yang elok-elok. Datang Wanita Hari ini kita boleh bagi promosi, insyaAllah. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada anda dan sekali lagi tahniah. Dan kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini, Fahrin. Sedar tak sedar, kita telah pun sampai di penghujung siaran Wanita Hari ini untuk siaran 6 Januari 2021. Okey, mungkin sedikit saya berkongsi kesimpulan sebenarnya bila kita bicara mengenai topik wajarkah merakam perjalanan jenazah. Pada pendapat saya, kita ambil jalan selamat lah. Pada saya, kalau saya pendapat peribadi, jangan kongsi. Kerana memang asalnya makruh tapi kita tak sedar boleh jatuh haram. Jadi baik-baik. Betul. Kalau saya sendiri pun pengalaman ada ahli keluarga yang telah pun meninggal dunia apabila ada dalam kalangan orang luar yang merakam kemudian memuat naik gambar jenazah. Kita rasa macam tak gembira kan, kerana ialah itu hak kita sebenarnya, maruah kita kadang. Jadi adab menziarah jenazah juga sangat-sangat penting. Okey, baik, itu kita tutup tentang topik kita pada hari ini dan kita harap anda semua telah mendapat manfaatnya. Tapi kita juga suka untuk mengingatkan mungkin banyak lagi kawasan dilanda banjir dan situasinya juga agak getir, Fiza. Ya, dan kita juga nak mengingatkan anda semua agar sentiasa berhati-hati dan dah pun diingatkan berkali-kali agar jangan sesuka hati untuk mengambil langkah dengan meredah banjir. Walaupun setinggi 12 inci air yang kuat itu juga mampu untuk menghanyutkan kereta. Jadi pastikan anda sentiasa menjaga diri, kebersihan, keselamatan. Apatah lagi kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Pastikan anda mengikut SOP-SOP yang telah pun ditetapkan di pusat pemindahan banjir yang telah pun ditetapkan. Ibu-ibu tu kan, ibu-ibu bapa, pastikan kalau air itu walaupun sikit, jangan benarkan anak anda berenang. Jangan ambil risiko. Jangan ambil risiko tentang nyawa anda sendiri, nyawa insan-insan yang tersayang kerana anda ingin mengejar sesuatu yang anda rasa pun memang tak pasti pun sebenarnya. InsyaAllah sama-sama kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton Wanita Hari ini. Esok insyaAllah kita akan kembali dengan satu lagi topik iaitu berkaitan tentang vaksin. Kerana ada banyak juga komen, ada banyak pendapat-pendapat yang dikongsikan berkaitan vaksin ini, Fahrin. Jadi kembali bersama kami lagi pada hari esok.